Assalamualaikum, hai apa kabar anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimana cara kita menanam pokok bunga kertas hasil daripada cantuman tunas. Oke, baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimana cara kita lakukan, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, untuk perkongsian saya pada kali ini, saya masih lagi kongsikan khas untuk anda ya. Ya, anda seorang peminat pokok bunga kertas, tapi masih belum tahu bagaimanakah cara kita melakukan penanaman pokok bunga kertas hasil daripada cantuman tunas. Oke, baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman, saya akan kongsikan kepada anda secara santai-santai saja ya. Kita bicara secara ringkas saja. Pastikan anda terus duduk mendengar perkongsian saya hingga selesai. Oke, baiklah teman-teman, sudah tentu saya yakin sekali teman-teman sudah tahu apakah itu dikatakan cantuman tunas kan? Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita nak kongsikan kepada anda semua bagaimanakah cara kita menanam pokok bunga kertas hasil daripada cantuman tunas. Oke, baiklah teman-teman, di sini ada beberapa langkah yang anda boleh lakukan apabila anda sudah melakukan pokok bunga kertas dengan cara cantuman tunas dan hasilnya sudah pun tumbuh, yaitu tumbuh cabang baru daripada tunas pokok bunga kertas yang lain. Okey, baiklah teman-teman ya, perkara yang pertama anda perlu lakukan ialah apabila anda mempunyai pokok bunga kertas hasil cantuman tunas ialah yang pertama sekali teman-teman, apa yang anda boleh lakukan ialah teman-teman ya, sekiranya anda memiliki pokok bunga kertas hasil cantuman tunas ialah contohnya macam ni teman-teman. Okey, ini boleh dikatakan pokok bunga kertas ya, ini adalah batang lama kan ataupun cabang lama, dan sini adalah mata tunas pokok baru. Okey, pertama sekali apa yang anda perlu lakukan ya teman-teman ya, anda potong dulu bahagian ini. Okey, anda potong bahagian ini biar dia menjadi selari. Okey, bahagian ni. Jadi dia tak ada macam ni kan, jadi contoh jadi macam ni. Okey, contoh macam tu. Jadi selari kan macam satu pokok satu batang. Okey, macam tu. Itu yang pertama, anda potong untuk merapikan. Tujuannya adalah untuk merapikan agar batang pokok itu seolah-olah satu batang, bukan hasil cantuman tunas. Okey, maksudnya jadi seperti pokok yang asal macam tu. Jadi tak ada yang nak macam ni kan, jadi boleh katakan macam tu. Okey, okey, jadi macam tu kan, macam tu. Jadi macam tu lah contohnya. Okey, bila ada potong mula-mula macam ni kan, bila potong jadi macam ni. Okey, contohnya. Okey, itu yang pertama sekali anda perlu lakukan. Okey, perkara yang kedua teman-teman yang anda perlu lakukan ialah keluarkan pokok bunga kertas tadi daripada polybag. Sudah mestinya ya teman, apabila anda melakukan cantuman tunas pada pokok bunga kertas, sudah pastinya anda melakukan pokok itu yang anda tanam di dalam polybag ataupun bekas-bekas sementara kan, betul tak? Sama ada polybag, bekas-bekas botol plastik ataupun pot-pot kecil plastik yang untuk digunakan sebagai sementara, sebagai bahan untuk kita menanam sementara, sehinggalah pokok cantuman tunas tadi tunasnya sudah tumbuh dan menjadi satu pokok. Okey, itu yang kedua, keluarkan pokok bungkaran tunas tadi ya dari polybag ataupun bekas sementara tadi. Okey, yang ketiga teman-teman, apa yang anda perlu lakukan di sini ialah yang ketiga ya, sediakan media tanam yang sesuai. Ingat lagi tak, apakah media tanam yang paling sesuai untuk kita menanam pokok bunga kertas? Dua, ciri fizikalnya dan beberapa jenis bahannya. Okey, mesti ingat lagi ya, ciri ya. Yang pertama adalah pastikan media tanam itu mempunyai sifat yang polos. Bagaimana yang dikatakan polos? Polos ialah apabila anda menyiram air ke dalam media tanam itu, air akan mengalir dengan lancar. Itu adalah yang pertama, polos. Okey, jadi membantu pengaliran yang baik, tidak menyebabkan bertakung air di dalam pot anda ataupun di dalam media tanam anda. Okey, yang kedua ialah gembor. Pastikan media tanam yang anda gunakan itu mempunyai ciri yang kedua, iaitu gembor. Bagaimanakah yang digunakan gembor teman-teman? Masih ingat kita saya dah kongsikan kepada anda dalam video yang terdahulu ya. Gembor ialah apabila media tanam yang kita gunakan itu, bahan yang kita gunakan sebagai media tanam itu, walaupun kita letakkan dalam pot dalam keadaan lama, ia tidak melekat. Contohnya seperti tanah kuning ataupun tanah merah ya, apabila lama ia akan mengeras. Tapi apabila anda menggunakan bahan yang gembor, media tanam yang gembor, walaupun sudah lama, ia tetap akan tidak melekat, tidak mengeras. Ya, masih gembor ya, gembor.
masih boleh hancur macam tu. Itu adalah gembur. Okey, kenapa anda perlu melakukan bahan media tanam menggembur? Ini yang sangat penting. Karena apabila anda menggunakan bahan media tanam menggembur, mempunyai sifat yang gembur ya, ini memberikan ruang oksigen yang banyak di dalam media tanam anda, dan ini boleh membantu proses pertumbuhan akar daripada pokok pengkertas anda menjadi cepatnya keluar akar baru. Apabila cepat keluar akar baru pada pokok pengkertas anda, ini boleh membantu pokok pengkertas anda akan memiliki cabang-cabang yang banyak, tering-tering yang banyak, dan pucuk-pucuk dan juga tunas-tunas yang banyak. InsyaAllah nanti akan mengeluarkan bunga-bunga yang banyak juga. Apabila akar yang banyak, jadi makanan secara langsung dapat diserap secara banyak dan membolehkan bunga kertas anda dalam keadaan subur, mekar dan rimbun. Okey, itu perkara yang ketiga. Sediakan media tanam yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Tadi polos dan juga gembur. Okey, dan bagaimanakah media tanam yang paling sesuai untuk kita gunakan? Okey, di sini saya kongsikan kepada anda beberapa jenis media tanam yang anda boleh gunakan. Okey, yang pertama anda boleh gunakan tanah kompos. Okey, lepas tu anda boleh gunakan sengkak bakar. Lepas tu anda boleh menggunakan tanah subur. Di mana di sini anda boleh menggunakan, contoh ya, tanah kompos mungkin 30%, lepas tu tanah subur 30%, dan sekar bakar mungkin 40%. Pastikan ia dalam keadaan 100%. Okey, anda terpulang bagaimanakah peratusan yang anda gunakan ya. Okey, itu adalah kadar penggunaan media tanam tadi. Okey, yang tuan lepas tu perkara keempat yang anda perlu lakukan ialah, langkah keempat ya, anda perlu lakukan ialah teman, lepas tu anda masukkan media tanam tadi ke dalam pot ataupun pasu. Ini melihat kepada bagaimanakah keadaan saiz pokok pengkertas yang anda perlu tanam tadi. Okey, sama ada yang besar ataupun kecil. Sekiranya besar, sediakan pot yang besar. Sekiranya kecil, sediakan pot yang kecil. Tapi biasanya teman-teman kita melakukan campuran tunas ni teman. Biasanya pokok itu tidak terlalu besar kan? Sederhana saja. Okey, jadi di sini yang penting teman, pot yang penting sekali pot yang anda gunakan itu tentang ya teman-teman ya, besar. Yang paling penting adalah mempunyai lubang yang besar. Okey, yang penting mempunyai lubang yang besar dan banyak lubang. Kenapa teman? Kerana pot apabila tidak mempunyai lubang atau mempunyai lubang yang kecil-kecil saja, ini mengakibatkan air, apabila anda menyiram ke air dalam media tanam, air sangat lambat keluar. Ini boleh menyebabkan media tanam anda berada dalam keadaan yang sangat lembab ataupun sangat basah. Apabila perkara ini berlaku ya teman, iaitu media tanaman anda terlalu basah ataupun lembab, ini boleh menyebabkan akar pokok pengkertas anda menjadi busuk dan buruk, dan kemudian menyebabkan atau mengakibatkan akar pokok pengkertas anda mati dan pokok pengkertas anda pun mati. Jadi yang penting di sini ialah pastikan anda menggunakan pot yang besar ataupun kecil, tetapi mesti mempunyai lubang yang besar dan banyak. Ini adalah membantu memastikan media tanam anda tidak terlalu berada dalam keadaan yang sangat lembab ataupun sangat basah. Okey, itu kenapa anda perlukan perhati benar-benar pot yang anda gunakan. Ingat ya, pastikan pot yang anda gunakan itu dalam keadaan yang mempunyai lubang yang besar. Okey, lepas tu apa yang anda perlu lakukan ya teman? Anda ambil tadi pokok pengkertas anda tadi ya, yang hasil tunas tadi, masukkan ke dalam pot. Lepas tu anda masukkan media tanam tadi ya, masukkan media tanam tadi. Lepas tu ambil pokok pengkertas tadi, lepas tu anda masukkan dulu mula-mula, lepas tu anda sediakan pot kan, lepas tu anda masuk ke media tanam lebih kurang setengah macam tu. Anda tengoklah bagaimana besar polybag ataupun bekas-bekas yang anda gunakan tadi ya, berapa tinggi, berapa besar. Anda masukkan lebih kurang 30% macam tu dulu media tanam ke dalam pot tu tadi ataupun pasu tadi teman. Lepas tu masukkan pokok pengkertas tunas tadi, lepas tu anda masukkan lagi media tanam tadi. Lepas tu padat-padatkan ya. Anda padatkan yang kelima, anda padat-padatkan ya, padat-padatkan media tanam tadi agar pokok anda tidak bergoyang. Itu yang sangat penting. Anda pastikan jangan sampai pokok yang bergoyang. Yang pertama sekali, apabila anda memindahkan ataupun anda memasukkan pokok pengkertas anda tadi teman, pasti jangan sampai terbuang media tanam daripada pangkal tadi. Ini boleh menyebabkan stres apabila akar daripada pokok itu putus. Jangan ya, jangan sampai lakukan itu. Pastikan anda meletakkan secara berhati-hati, keluarkan dari pot, keluarkan hati-hati, masuk ke dalam pasu ataupun pot yang telah anda masukkan media tanam 20-30% tadi pada saiz pot tadi ya. Tekan hati, lepas tu padatkan, masukkan semula sehingga menimbus media tanam yang lama pada pokok pengkertas anda tadi. Lepas tu padatkan
Yang kelima, padatkan media tanam tadi supaya pokok anda tidak bergoyang. Okey, lepas tu teman, apabila anda selesai sudah masukkan pokok pengkertas anda ke dalam pot baru tadi dan ditambahkan dengan media tanam yang baru tadi, langkah yang keenam adalah siram biar basah 100%. Pastikan media tanam itu yang ada dalam pot itu tadi basah keseluruhannya. Ini kerana ini adalah untuk membantu mengadaptasikan media tanam baru dengan media tanam yang lama tadi yang ada pada batang pokok bunga kertas tadi. Okey, itu langkah yang keenam. Okey, langkah yang ketujuh dan terakhir teman-teman ya. Pastikan anda meletakkan pokok bunga kertas anda tadi di tempat yang teduh dahulu selama lebih kurang 7 hari ataupun 1 minggu macam tu ya. Ini adalah untuk mengelakkan stres. Kerana apabila anda mengeluarkan pokok bunga kertas anda tadi di dalam polybag ataupun bekas lain tadi ya, tempat sementara tadi ya, letakkan ke dalam pot yang baru, lepas tu masuk media tanam baru, lepas tu siram 100%. Ini mungkin berlaku keadaan stres apabila anda terus meletakkan di kawasan yang terbuka ataupun lapang. Jadi di sini anda letakkan dulu di tempat yang teduh lebih kurang 7 hari ataupun 1 minggu, dan selepas itu barulah anda boleh meletakkan pokok bunga kertas tadi di tempat lapang atau terbuka supaya mendapat sinaran matahari secukupnya. Dan insya-Allah teman-teman, lebih kurang 6 bulan macam tu pokok anda akan tumbuh rimbun. Okey, boleh ikut teman-teman. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Mudah-mudahan manfaat kepada anda teman, walaupun ringkas ya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada anda, terutamanya anda seorang peminat pokok bunga kertas yang tidak tahu bagaimanakah cara anda melakukan penanaman pokok bunga kertas hasil daripada cantuman tunas. Okey, baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, pastikan anda klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini, iaitu channel Nazareth Abdullah, di mana channel ini membincangkan berkaitan alam pembonsaian. Dan anda ingat ya teman-teman, bahawa pokok bunga kertas ini merupakan satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai haiban bonsai dan serunya bonsai yang sangat berkualiti tinggi dan insya-Allah bernilai tinggi pada suatu masa nanti. Okey, bagi teman-teman anda ya yang masih lagi belum subscribe itu, silalah subscribe ya teman-teman. Sama-samalah kita berkongsikan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah kita juga akan dapat manfaatnya nanti. Pastikan anda ikhlas ya, niatkan Allah Taala, insya-Allah ini adalah merupakan satu amal jariah kita ya. Okey, sekiranya anda mempunyai pertanyaan ataupun cadangan ya teman-teman, sila tulis dalam komen ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Baiklah teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Mudah-mudahan manfaat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai insya-Allah. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu bi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.